Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fla alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazahini rahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Saya cakap. Okey, terima kasih Aidil. Kamu ni kan masuk rumah orang bagi salam. Lepas tu tak payah buang masa menunggu. Suruh baca doa saja pun. Bukan suruh baca Yasin. Ada suruh baca Yasin nanti. Okey. Kita akan sambung yang kemarin Kita sambung. Lepas tu cikgu ada sedikit lah nak nak uji kamu lepas ni Okey, jadi untuk hari ni kita masih tengok sikit lah yang kemarin, yang hari Rabu. Sekarang 20 orang saja, 4 orang lagi belum masuk Okey, jadi untuk pelajaran hari ni, kita lihat dulu yang kita sudah belajar lah. Okey, yang ini yang kesimpulan yang kita sudah belajar. Ekonomi yang terhad dan kehendak yang tidak terhad. Ezra Anderson. Zainul. Ya, cikgu. Okey, apa masalah ekonomi yang pertama? Yep. Kekurangan, cikgu. Okay, masalah pertama adalah kekurangan. Kenapa berlaku masalah kekurangan? Mior. Yang terhad. Mior sudah tukar jantina kak? Cikgu, ya saya kenapa cikgu. berlaku masalah kekurangan? Sebab kekurangan modal ataupun sumber yang terhad. Betul kata? Okey. Jadi masalah kekurangan tu berlaku disebabkan oleh sumber ekonomi yang terhad. Sedangkan kehendak manusia adalah tidak terhad lah. Jadi masalah yang pertama adalah masalah Kekurangan. Okey, masalah kekurangan Okey, disebabkan kekurangan. Kekurangan, apakah masalah susulan daripada kekurangan tersebut? Okey, perempuan pula. Siapa ni perempuan sini ni? Oh, nama. Dah tertunjuk dah. Okey, siapa perempuan sini ni? Okey, Syafiqah. Saya tak tahu sebenarnya yang mana satu Nur Syafiqah ni. Okey, Nur Syafiqah. Apa masalah yang wujud selepas masalah kekurangan? Pilihan, cikgu. Okey, masalah pilihan. Sebab apa wujud masalah pilihan? Sebab setiap orang akan ada dua pilihan, cikgu. Sebab setiap orang ada dua pilihan? Sebab mindsetnya dia ada dua pilihan. Okey, disebabkan memiliki kekurangan, duit ke apa ke, jadi dia terpaksa membuat pilihan dan dia terpaksa memilihlah yang mana yang terbaik untuk dia kan. Okey, dan pemilihan tu kalau kamu sebagai seorang pelajar, pemilihan yang kamu buat tu berdasarkan kepada apa? Apakah keutamaan dia? Kepuasan, cikgu. Kepuasan. Yang mana satu yang akan memberikan kepuasan yang paling maksimum kepada kamu sebagai seorang pelajar kan. Okey, jadi selepas membuat pilihan, apakah masalah yang ketiga yang akan timbul? Okey, ni Amira, Nurul Amira. Ya, cikgu. Apa masalah ketiga selepas buat pilihan? Kos lepas, cikgu. Apa itu kos lepas? Kos lepas tu
Saya suka bertanya, masuk kelas saya memang bertanya dulu. Tak dapat jawab berdiri, tak dapat jawab lagi sekali atas kerusi. Tak dapat jawab lagi sekali atas meja. Boleh saya jawab, cikgu? Okey, kos lepas. Kenapa wujud kos lepas? Ni Sabrina? Usap. Sabrina. Cikgu, kos lepas ni barang atau tidak perkhidmatan lah yang kedua terbaik. Terus yang dia terpaksa lepaskan. Macam tidak pilih. Begitulah cikgu. Okey. Kos lepas wujud sebab apa? Sebab dia telah membuat pilihan kan? Okey, pilihan. Ada berapa pilihan contohnya? Siapa yang sudah tengok video tu? Okey, contohnya kemarin cikgu bagi contoh. Zainul sama ada nak beli McDonald ataupun buku ekonomi kan? Okey, sebab dia hanya ada sebanyak RM20 sahaja. Jadi dia tidak boleh dapatkan kedua-dua barang tersebut pada masa yang sama sebab dia mengalami masalah ekonomi iaitu masalah kekurangan wang ataupun kekurangan pendapatan. Jadi dengan wang RM20 maka dia terpaksa membuat pilihan sama ada nak beli McDonald ataupun nak beli buku mengikut keutamaan yang mana satu yang akan memberikan kepuasan yang paling maksimum kepada dia. Okay, dan apabila dia buat pilihan, dia belilah apa-apa di antara satu tu. Okay, contohnya kalau dia pilih buku, okay, maka kos lepasnya adalah McDonald. Jadi McDonald itu adalah produk kedua terbaik yang terpaksa, produk ataupun barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Sebab apa? Sebab dia mendapatkan buku ekonomi jadi itu 3 masalah ekonomi ni berlaku disebabkan oleh sumber ekonomi yang terhad sedangkan kehendak adalah tidak terhad. Okey, dan sumber-sumber tu merujuk kepada tanah, buruh modal dan juga usahawan kan yang cikgu suruh kamu hafal. Cikgu suruh kamu hafal apa tu akronim untuk tanah, buruh modal dan usahawan. Tidak boleh makan ubi. Tidak boleh makan unta. Ya, tidak boleh makan ubi. Cikgu tanya Fazli tapi Fazli tak pandai menjawab ni. Fazli? Fazli. Cikgu. Apa cikgu? Siapa tu usahawan? Individu yang melakukan sesuatu perniagaan. Perniagaan. Ataupun dia individu yang menggabungkan faktor pengeluaran atau baca buku saya cuba untuk fahamkan cikgu. Okey. Alhamdulillah lah kamu faham lah. Dia adalah individu yang menggabungkan semua faktor pengeluaran kan. Kenapa digabungkan semua faktor pengeluaran tu Iliana? Apa cikgu? Okey. Kenapa seorang usahawan dia menggabungkan faktor-faktor pengeluaran? Apakah tujuan dia? Tujuannya cikgu untuk mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan ke cikgu? Untuk mendapatkan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi peranan tersebut dimainkan oleh usahawan kan? Ya cikgu. Bolehlah tu. Jadi sekarang cikgu akan bagi kamu bukan beberapa lah, ada 4 soalan saja pun. Alia ni selalu tak bagus dia punya line. Ada 4 soalan saja yang berkaitan dengan yang pelajaran 1.1 lah. Okey, kita sudah buat kesimpulan di sini. Ini adalah 1.1 iaitu pengenalan kepada ekonomi kan. Okey. Jadi, kita lihat. Okey, contoh soalan yang mungkin tanya sebab nanti dalam peperiksaan, kamu akan ada 3 bentuk soalan walaupun hanya satu paper, jawab dalam masa 2 jam. Okey, akan ada soalan objektif sebanyak 10 soalan. Lepas tu ada 10 ke 20, cikgu tak ingat. Nanti cikgu tengok balik.
Okay, lepas tu ada soalan struktur dan ada satu soalan esei. Satu saja soalan esei ya. Jadi di antara contoh soalan, soalan objektif lah, cikgu ada bagi 4 soalan di sini. Kamu nampak tak tu soalan latihan pengukuhan yang pertama? Apa Nampak. itu ilmu ekonomi? Okey, jadi yang di sini siapa yang rasa nak jawab? Saya cikgu. Siapa yang rasa macam kita semua lama ni, siapa rasa nak jawab ni? Aidil juga. Aidil, mana Aidil? Okey, Aidil. Baca Jawapannya soalan dan baca jawapannya. okey. Ilmu ekonomi mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber ekonomi yang baca semua jawapannya kan cikgu? Atau terus jawapan? Terus mana jawapannya antara ABCD? Jawapannya C, terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey, betul lah. Jadi itu adalah tentang definisi. Sebab soalan dia boleh tanya definisi, boleh tanya takrif, boleh tanya maksud kan. Tapi benda tu adalah sama. Jadi ini adalah definisi ilmu ekonomi. Okey, sebab apa wujudnya masalah ekonomi? Disebabkan oleh sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Ini jawapan Haidil, jawapan orang lain cikgu tidak tahulah. Okey, jadi terusan itu contoh soalan pertama. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, yang ini kita suruh Joyce. Mana Joyce? Joyce? Joyce angkat Okey, tangan. baca soalan yang kedua. Sebab nanti cikgu 20 minit sudah ni. Lepas ni cikgu nak masuk 1.2. Jawapanmu Joyce, soalan nombor 2. Saya cikgu jawab. Joyce, hello. Joyce. Arian lah. Okey cikgu. Ya. Pernyataan berikut berkaitan dengan satu masalah ekonomi, yaitu kekurangan faktor pengeluaran mewujudkan pilihan. Matlamat pilihan tersebut dibuat untuk memaksimumkan B. Kepuasan. Betul tak? Sorry ya, ada typo. Memaksimumkan apa? Okey, kepuasan. Betul atau salah? Ni. Betul atau salah Joyce? Cikgu saya ni. Betul. Joyce, okey Joyce. Betul atau salah tu jawapan D? Kepuasan. Okey, betul. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita ada belajar berapa unit ekonomi hari Rabu? 3 kan? Yang pertama kita ada isi rumah atau individu, yang kedua kita ada firma, yang ketiga kita ada kerajaan. Ketiga-tiga unit ni, mereka membuat pilihan dengan satu keutamaan iaitu untuk memberikan kepuasan. Kalau kita sebagai individu, yang mana satu yang akan memberikan kepuasan yang paling maksimum kan? Kalau firma, dia akan membuat pilihan berdasarkan kepada apa? Apa kepuasan dia? Keuntungan yang memaksimumkan keuntungan. Pada kerajaan pula? kebajikan. Memaksimumkan kebajikan rakyat. Jadi semua itu matlamat pilihan adalah untuk memberikan kepuasan kepada setiap unit yang terlibat dalam ekonomi lah. Okey, yang ketiga. Sekarang kita tengok soalan 3. Soalan 3. Si Jas tak boleh jawab sebab dia mungkin tak ada masalah mikrofon kot. Okey, yang seterusnya. Syarman. Syarman nombor 3. Ya juga. Mana Syarman ni? Hilang sudah dia. Syarman, okey. Pernyataan berikut merujuk kepada suatu masalah kos lepas, yaitu output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih output yang paling menguntungkan.
Unit ekonomi yang manakah mengalami masalah kos lepas itu? Okey. Jawabannya Jadi apa jawapan? seorang isi rumah. Okey, isi rumah. Kenapa kamu jawab isi rumah? Sebab Sebab anu Ciu, jawab. kita ada isi rumah dan juga Untuk itu Ciu, kerajaan. memberikan kepuasan untuk diri sendiri. Sebab kepuasan diri sendiri. Okey, kamu tengok di situ. Di situ masalah kos lepas yang melibatkan siapa? Output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih output yang paling menguntungkan. Itu melibatkan unit ekonomi yang mana satu? Firma, cikgu. Firma. Firma. Jadi di situ ada tak ditulis di situ firma? Ya ada. Tiada. Jadi Milik daripada kilang kali. individu Milik firma. kilang kali cikgu. Pemilik kilang Dari kan, situ cikgu? yang mana satu adalah firma. cikgu. Pemilik Yes, pemilik kilang. Pemilik kilang adalah firma. Seorang isi rumah adalah individu. Kementerian Pertanian Malaysia mewakili apa? Unit apa? Kerajaan. Unit kerajaan juga kerajaan kan? Ya. Jadi kamu hati-hati ya. Yang ini kena banyak sikit membaca. Okey. Jadi isi rumah itu adalah unit isi rumah ataupun individu. Pemilik kilang adalah firma. C dan D itu adalah kerajaan. Jadi di sini bila kamu tengok output. Okey, output kedua terbaik. Output di sini adalah merujuk kepada barang dan juga perkhidmatan lah. Yang menguntungkan. Okey, siapa yang pentingkan keuntungan? Yang pentingkan keuntungan adalah firma kan. Dan di sini firmanya adalah pemilik kilang. Okey. Ya Syaman? Syaman? Okey Cigu. Ya Cigu, okey. Sekarang soalan yang keempat. Soalan keempat cikgu mau Safwah. Safwah tadi orang pertama masuk rumah cikgu. Okey, Siti Safwah. Ya, cikgu. Okey, soalan 4. Tanah buruh. Ya, tidak modal, cikgu. Dia mau ganjaran po. Ganjaran. Faktor-faktor pengeluaran. Wah, ialah satu daripada sumber lembaga ganjaran. Oh. Okey. Baca soalan daripada mula. Okey. Raja menunjukkan sumber-sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang-barang dan perkhidmatan. Faktor-faktor pengeluaran, tanah, buruh, lawan. Y ialah satu daripada sumber tersebut. Apakah ganjaran yang diberikan kepada Y? C. Faedah. Okey, yang pertama bagi tahu dulu Y itu mewakili modal. Okey, Y adalah modal kan. Tanah, buruh, modal dan usahawan. Jadi kalau tanah dapat sewa, buruh dapat upah, usahawan dapat untung. Jadi modal dapat faedah. Okey, betul. Okey, Tania. Itu soalan objektif. Okey, sekarang kita tengok ada lagi. Ini adalah soalan. Kamu tengok ini 6 markah. Kamu rasa soalan apa ni kalau 6 markah begini? Esei. Ini soalan esei. Ini menunjukkan, okey, kamu tengok rajah tu dia menunjukkan lembaga, mesyuarat lembaga pengarah syarikat misi mulia berhad. Okey. Dan nanti baca dia punya perbualan Jelaskan masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat misi mulia berhad. Markahnya 6 markah tu Ada berapa masalah ekonomi kita belajar? Ada 3. 3. Yang pertama apa tadi? Kekurangan. Yang kedua? Pilihan. Yang ketiga? Kos lepas. Sekarang ni kamu sudah ada 3 isi. 3 isi itu sudah dapat 3 markah. Dan setiap isi perlu ada huraian. Okey, kalau jawab soalan esei perlu ada huraian dan dia
esei ni dia tidak esei macam kamu jawab bahasa Melayu atau sejarah. Kalau ekonomi, kamu boleh jawab pakai dash-dash contohnya kamu tulis, yang pertama, okey. Jelaskan Jelaskan masalah ekonomi dihadapi oleh syarikat Isi Mulia Berhad. Jadi kamu boleh tulis yang pertama adalah masalah kekurangan. Okey, jadi sudah dapat 1 markah untuk masalah kekurangan. Jadi di bawah dia kamu boleh buat dash, kamu terangkan apakah kekurangan yang dihadapi oleh syarikat Isi Mulia Berhad. Okey. Lepas tu terangkan. Itu terangkan berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada petikan. Isi perbualan di antara ahli lembaga pengarahan Okey, habis yang pertama, lepas tu jawab yang kedua. Apa masalah yang kedua? Lepas tu boleh buat dash. Okey, lepas tu boleh terangkan ataupun jelaskan di bawah lah. Okey, lepas tu yang ketiga. Okey, yang ini markahnya memang tidak akan lebih daripada 6, tidak kurang daripada 6 sebab kita ada ngam-ngam. 3 sahaja masalah ekonomi. Jadi kita lihat apa perbualannya di sini. Okey, Cikgu ada yang mana soalan. satu perbualan pertama ni? Perempuan ni ke lelaki ni? Okey, yang pertama, Tuan. Bagaimana dengan cadangan membina kilang perabot di Kedah dan pembukaan ladang ternakan ayam di Terengganu? Okey, ada berapa projek nak buat tu syarikat ni? 2 lah. 2. Perabot adalah ladang ternakan ayam di Terengganu. Okey, ditanya macam mana? Okey, Ezra tak dapat ni. Okey, Ezra kejap Ezra. Cikgu video call lah. Siapa yang line dia tak bagus beritahu cikgu video call. Nanti cikgu tunjuk ini. Okey, siapa yang line nya tidak bagus? Selain daripada Ezra. Mana kelas kamu ni satu DHC. Kejap. Syamin cikgu lagi. Joyce, cikgu Kamu tu Joyce. siapa? Alia ke kamu tulis di grup? Iya cikgu. Ya, lagi? Tadi Ezra tadi kan? Ezra. Joyce, cikgu Joyce. Cikgu Joyce. Lagi siapa? Okay, siapa lagi? Jadi yang ni harap nampak lah Cikgu VC Alia, Ezra dengan Joyce saja. So sini ada 20 orang lagi ni. Siapa yang ada di kelas ni? Sarah Aisyah tiada lain cikgu tempatnya. Oh, memang langsung tak ada lain? Ya. Sarah Aisyah, kalau pakai ini pun tak dapat? Tidak dapat cikgu, chat dia pun one tick je. Memang langsung tak dapat lah? Ya. Okey, tak apa. Jadi cikgu call yang 3 orang ni Ezra. Alamak, mana saya mau letak ni? Kejap. Okey, Joyce tak berapa. Okey, kejap. Cikgu tak tahulah ni nampak ke tidak. Okay, nampak ke tu? Aduh. Macam tak berapa. Sekejap ya. Sekejap saya urus 3 orang ni dulu. Macam mana? Penat tahu pegang. Memegang telefon ni. Nampak ke ni Ezra? Allah, rambut Ezra. Okey, cikgu tak ada tempat nak pegang, terpaksa macam ni. Okey, jadi kita teruskan Si Joyce dengan satu lagi tak dapat, si Alia tak dapat Okey, jadi sekarang, okey. Soalan ni, kenapa? Oh, tak bagus juga ke cikgu punya line. Sekejap, cikgu call balik sekali lagi. Apa tadi Alia? Ezra. Cikgu, saya dah sudah. Sudah, siapa tu sudah? Saya Syamin. Syamin. Sudah saya beli data ni Okay, cikgu. tadi tak cakap tidak bagus kan. Jadi Alia sudah. Tinggal si Ezra dengan si Ya. Joyce Okey, Ezra dengan Joyce, okey. Okey, Allah Ezra, lawa Ezra. Ini kepala Okey.
Okey, jadi kita tengok sekarang soalan ni. Okey, dia ada dua projek iaitu kilang perabot dan juga pembukaan ladang ternakan di Terengganu. Okey. Apakah masalah yang dihadapi oleh syarikat Visi Mulia Berhad? Okey, kamu tahu ada 3 masalah kan? Okey, masalah pertama apa? Kekurangan. Apa kekurangan yang dihadapi oleh syarikat ni? Tidak mampu buat kedua-dua projek dengan serentak. Kekurangan apa? Kekurangan keuangan. Apa kekurangan yang dihadapi oleh syarikat ataupun firma? Kekurangan apa? Keuangan. Modal. Duit. Modal lah modal. Firma kekurangan apa firma? Kekurangan modal atau sumber. Firma kekurangan sumber ataupun faktor-faktor pengeluaran. Firma kekurangan sumber atau faktor pengeluaran. Katakanlah apa sumber-sumber tersebut? Ada 4 tadi kan yang kita belajar. Tanah. Soalan jawapan kita panjang, jangan pendek. Okey, cikgu. Panjang tak apa. Okay. Kekurangan sumber iaitu tanah, buruh, modal dan jangkauan. Jadi di sini kalau kamu tengok sini tempat tu dia sudah ada tempat kan. Cuma masalahnya dia kekurangan dari segi apa? Modal. Okey, modal kan. Okay, kekurangan modal sebab tu dia tak boleh buat dua-dua. Jadi dia terpaksa pilih salah satu sama ada kilang perabot di Kedah ataupun pembukaan ladang ternakan ayam di Terengganu. Okey, jadi sudah tahu selesai satu masalah yang pertama dan kamu sudah kamu sudah jelaskan apa masalah kekurangan tersebut. Okey, terus jawab soalan nombor 2. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah masalah Pilihan. Firma ni, syarikat ni dia nak buat pilihan berdasarkan kepada apa? Keutamaan. Apa keutamaan dia? Dorang mau buat tu kilang Kita perabot. melaksanakan projek kilang perabot di Kedah. Okey. Apa keutamaan dia? Kalau dia pilih kilang perabot di Kedah, apa prioriti yang menyebabkan dia pilih untuk banner kilang tersebut? Kalau dia buka ladang ternakan ayam di Terengganu, contohnya kan. Okey, apa keutamaannya? Tapi kalau kita lihat di sini, dia nak buat apa? Yang mana satu dia akan pilih? Perabot. Kilang perabot. Kilang perabot di Kedah. Jadi bila dia pilih kilang perabot di Kedah, apa faktor yang menyebabkan dia pilih kilang tersebut berbanding ladang? Kerana dapat keuntungan yang maksimum. Sebab motif firma ni adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Sebab pada pendapat ahli lembaga pengarah ni, projek kilang perabot di Kedah akan memberikan keuntungan yang paling maksimum berbanding dengan pembukaan ladang ayam di Terengganu. Sebab tu dia pilih kilang perabot di Kedah. Okey, jadi kamu kena terangkan. Kamu faham tak maksud cikgu? Faham. Kejadiannya kena terangkan berdasarkan kepada perbualan ni lah. Okey, jadi selesai 2 masalah. Okey, dan satu lagi, apabila syarikat ini dia pilih untuk melaksanakan kilang di Kedah, okey, melibatkan masalah apa yang seterusnya? Kos lepas. Jadi kena bagi tahu masalah yang seterusnya adalah kos lepas. Okey, apa kos lepas yang dihadapi oleh syarikat Visi Mulia Berhad? Ladang. Kos lepas dia. Yang pertama kena bagi tahu dulu apa itu kos lepas. Perkhidmatan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Kalau kos lepas di sini ialah projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Iaitu projek apa? Pembukaan ladang ternakan ayam di Terengganu. Ternyatakan yang kedua. Okey, cikgu. Okey. Kena bagi tahu dulu dia punya definisi kos lepas. Okey, lepas tu baru bagi tahu di sini kos lepas ni adalah projek ternakan ayam di Terengganu. Tapi kamu bagilah panjang-panjang sikit. Cikgu bagi kata kunci saja. Boleh tak?
Boleh. Boleh Okey, cikgu, jadi boleh. nanti kamu kasi inilah. Okey. Okey, Ezra dengan Joyce kan? Okey, jelas ke ni gambar? Jelas juga? Okey. Tak, sebab jauh juga. Kamu kena bayar dengan cikgu ni. Cikgu pegang telefon. Okey. Okey, ini tak apa. Nanti cikgu masukkan di Telegram Cikgu ada soalan. Slideshow yang hari sebelum ni dengan yang inilah. Okey. Ataupun yang cikgu letak di grup pun saja boleh yang ni kan. Di WhatsApp soalan saja kan. Okey, jadi ini adalah yang setengah jam ni baru kita belajar yang ulang kaji ya. Ulang kaji baru ni. Belum lagi masuk yang baru ya. Zainal. Yes, Zainal. Kirain soalan tadi. Ha? Kirain soalan tadi. Tak cikgu dengar sudah. Apa ni soalan ni Arian? Ini yang ulang kaji sudah ni. Mana cikgu, kalau diberi soalan begini kan ataupun situasi begini, mestikah tiga-tiga masalah ekonomi itu akan muncul ataupun bergantung kepada situasi juga? Okey, kalau dia tengok soalan. Okey, kalau macam ini, okey, melibatkan ketiga-tiga masalah. Okay, sebab apa? Sebab dia terpaksa buat pilihan. Kenapa? Sebab masalah yang pertama iaitu masalah kekurangan kan. Dan bila dia buat pilihan, okey, masalah timbul selepas, bukan masalah lah sebenarnya juga. Selepas tu, okey, wujud ekoran daripada pilihan yang dia buat. Jadi kalau soalan macam ni, 6 markah di sini memang semua kena ada. Tetapi kalau ada yang soalan, okay, dia hanya merujuk kepada masalah tertentu sahaja. Yang tu nanti cikgu bagi kemudian Oh, okey cikgu faham. Sebab dia tidak semestinya ketiga-tiga. Adakah apa masalah yang sudah selesai, apa masalah yang belum selesai. Yang itu nanti kita tengok contoh soalan untuk chapter, bukan chapter lah, subtopik selepas ini iaitu subtopik 1.2. Ini baru tanya balik yang ulang kaji kemarin ni, dah 40 minit dah ni. Okey, boleh Jadi kita teruskan. Okay Ezra, kalau cikgu buat macam ni, sekejap, macam mana cikgu mau kasih tu ni? Dia lagi besar tak? Kalau cikgu buat horizontal gini. Yes. Okey, cikgu buat macam ni Okey, jadi kita lihat yang seterusnya. Yang ini sebenarnya isi pelajaran kita hari ni. Sebab hari ni dia ringkas sangat, sebab tu cikgu kasih yang banyak sikit. Untuk hari ni kita akan lihat masalah asas ekonomi. Yang tadi masalah ekonomi ada 3 kan? Kekurangan, pilihan dan juga kos lepas. Kamu hafal lah itu KPKL. KPKL. Okay. Kekurangan, pilihan, kos lepas. Tapi 1.2 adalah masalah asas ekonomi. Masalah asas ekonomi wujud ekoran daripada wujudnya masalah ekonomi. Jadi kena bezakan masalah ekonomi dengan masalah asas ekonomi, tak sama Okey, jadi kita lihat yang kedua, masalah asas ekonomi. Okey, apakah dia? Okay, yang pertama, okey, yang sebelum ni kita sudah belajar. Okey, sumber ekonomi terhad, sedangkan kehendak tidak terhad, itu adalah ilmu ekonomi ataupun maksud ekonomi kan. Okey, maka disebabkan oleh ekonomi yang sumber yang terhad, kehendak tidak terhad, maka wujudlah masalah ekonomi, iaitu ada 3 masalah ekonomi, masalah kekurangan, masalah pilihan dan juga masalah kos lepas. Okey, disebabkan oleh masalah ekonomi, kekurangan, pilihan dan juga kos lepas, wujud satu lagi masalah yang kita panggil dia sebagai masalah asas ekonomi. Masalah asas ekonomi ni terbahagi kepada 4. Okey, kita lihat apakah keempat-empat masalah asas ekonomi. Okey, masalah asas ekonomi sebelum cikgu terangkan itu ada 4. Yang pertama, apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa Apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa. Itu kata kunci, kena ingat. Kalau masalah ekonomi, KPKL. Masalah asas ekonomi, apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa. Okay, jadi kita lihat dulu yang pertama. Sebelum tu tanya, faham ke tidak ni? Kelaju? Faham cikgu. Okay, faham Jadi masalah dengan masalah ekonomi tidak sama Tak sama. Masalah asas ekonomi wujud disebabkan oleh masalah ekonomi.
Okey, jadi ada yang pertama adalah apa yang hendak dikeluarkan. Tadi cikgu bagi apa, berapa, bagaimana, untuk siapa, itu kata kuncinya saja. Jadi yang soalan yang pertama adalah apa yang hendak dikeluarkan. Contohnya sekarang ni musim apa? Musim apa sekarang ni? Sekarang kita bulan puasa kan? COVID. Bulan Kak puasa. Cikgu. Ya. Tak lama lagi Puasa. raya, korang sebelum raya kan? Okey, jadi syarikat, kamu tahu Tudung Aryan ni? Tahu. Tahu, Tudung Cak Aryan Cikgu. ni kan? Okey. Tudung Aryan ni pun dia ada banyak jenis tudung kan. Dia ada bawal, dia ada shawl, dia ada tudung sarung. Okey. Dan dia ada juga pakaian. Okey. Jadi sekarang contohnya syarikat Aryani ni dia nak keluarkan tudung. Dan tudung tu dia ada target dia lah. Dia punya target, saya cikgu ada dengar baru ni, target dia untuk jualan sempena perayaan adalah 300 juta keuntungan. Kamu boleh bayang tak? Okay, 300 juta keuntungan. Jadi syarikat Aryani dia sebelum dikeluarkan tudung dia terpaksa fikir nak keluarkan tudung yang macam mana. Adakah nak keluarkan tudung ini edisi pertama dulu dia keluarkan tudung sarung. Ini adalah tudung sarung. Dan kalau tudung sarung ni kalau cikgu tengok harganya memang 200 lebih lah ni mungkin. Okey, lepas tu ada lagi. Ini tudung bawal. Dia panggil bawal tapi dia punya material bukan kain bawal lah. Okey, lepas tu ada shawl kan. Ini di antara produk yang telah dikeluarkan oleh syarikat Aryani. Jadi, apa yang hendak dikeluarkan oleh syarikat Aryani sempena perayaan Hari Raya Puasa tak lama lagi. Yang target dia dapat 300 juta keuntungan tu. Jadi macam mana dia nak keluarkan produk tersebut? Okey, apakah kriteria? Apakah yang menentukan syarikat Aryani nak keluarkan sama ada tudung sarung, tudung bawal ataupun shawl? Okey, jadi yang pertama kita lihat, pengeluaran produk ataupun barang, ini contoh saja syarikat Aryani berdasarkan kepada jenis barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan lah. Macam contoh cikgu bagi ni adalah fashion kan. Di sini produk yang nak jual adalah tudung. Jadi, macam mana syarikat Aryani dia nak keluarkan tudung tersebut? Berdasarkan kepada apa? Penyelesaiannya kita lihat berdasarkan kepada permintaan dan cita rasa masyarakat. Jadi apa masalah asas, apa yang hendak dikeluarkan? Dia berkait dengan jenis barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Di mana kalau kita lihat di situ, barangan ataupun perkhidmatan yang hendak dikeluarkan tu mestilah kalau bagi dapat memuaskan kepuasan individu, dapat memberikan keuntungan yang maksimum kepada pihak syarikat, kalau di sini kepada syarikat Aryani lah. Dan yang ketiga, kalau pihak kerajaan akan memberikan kebajikan yang paling maksimum kepada rakyat. Jadi itu ditentukan oleh permintaan dan juga cita rasa masyarakat. Ini kalau firma tapi kalau kerajaan ditentukan oleh apa? Projek mana yang memberikan keutamaan ataupun kebajikan kepada masyarakat ataupun rakyat yang lebih maksimum lah. Jadi ini adalah untuk apa yang hendak dikeluarkan. Jadi kata kuncinya di sini adalah apa itu adalah merujuk kepada jenis barang. Nak keluarkan apa? Nak keluarkan tudung ke? Ini kalau tudung lah. Kalau kedai kasut, contohnya kasut. Nak keluarkan slipper ke? Nak keluarkan wedges ke? Nak keluarkan heels ke? Itu contohnya lah nak keluarkan jenis apa. Lepas tu perkhidmatan. Perkhidmatan pun ada banyak kan. Jadi itu masalah pertama. Dan kita lihat hanya dapat diselesaikan berdasarkan kepada permintaan dan cita rasa masyarakat. Contohnya kalau syarikat Aryani ni, kalau ini gegal ni, kalau kamu nak pilih tudung sarung, shawl ataupun tudung bawal.
Gegal. Syol. Bawa Shawl. syol. Okay. Syol, cikgu. Syol. Remaja kan memang akan pilih shawl kan. Tapi kalau mungkin Ya. yang mamak-mamak dia pilih tudung sarung Sarung kan. saja. Remaja cikgu rasa ramai suka bawal berbanding Bawal. dengan shawl ni. Ya, Bawal kan. betul. Shawl ni macam orang yang sudah agak dewasa lah. Okey, jadi semua ni pengeluaran produk ni apa yang hendak dikeluarkan ni adalah berdasarkan kepada permintaan dan cita rasa masyarakat. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah masalah asas yang kedua, berapa banyak hendak dikeluarkan, banyak mana nak keluarkan. Okey, so contohnya nak keluarkan banyak mana apa? Shawl. Nak keluarkan banyak mana tudung bawal. Nak keluarkan banyak mana tudung sarung. Jadi ini tadi berdasarkan kepada apa? Yang tadi barang-barang tu tadi berdasarkan kepada kepuasan pula. Berdasarkan kepada permintaan dan cita rasa masyarakat kan. Okey, jadi kalau kita lihat yang ini pula daripada ketiga tadi kita guna satu contoh sedikit senang. Okey, yang berapa banyak hendak dikeluarkan itu berdasarkan kepada apa? Sama juga, iaitu bergantung kepada permintaan masyarakat. Okey, bergantung kepada permintaan masyarakat. Jadi penentuan untuk berapa ni sebenarnya dia berkait rapat dengan kuantiti. Kuantiti barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Ada berapa nak keluarkan? 1 juta, 3 juta, 500,000? Okey, ini adalah kuantiti. Banyak mana nak dikeluarkan. Okey. Dan penyelesaiannya adalah berdasarkan kepada permintaan masyarakat. Yang ini sama. Apa dan berapa bergantung kepada permintaan masyarakat. Okey, cuma apa tadi juga bergantung kepada cita rasa masyarakat. Ini berapa? Nak keluarkan 1 juta kah? Nak keluar 3 juta, 500,000? Okey, dan sebab apa? Sebab mereka ada target dia yang sendiri di mana kalau firma ataupun syarikat mereka mahu mendapatkan keuntungan yang paling maksimum kan? Okey, jadi kalau tadi kalau orang tua dengan orang tua yang suka tudung sarung, remaja yang suka tudung syawal dan syawal lah pula. Bawal cikgu. Dan Syawal betul cikgu. Awal cikgu. Jadi yang mana satu kamu rasa yang akan banyak ni? Jadi semua ini bergantung kepada permintaan masyarakat lah. Okey, kalau ramai golongan remaja mungkin shawl yang akan lebih shawl lah pula. Bawal yang akan lebih banyak keluar kan. Okey, kalau ikut populasi penduduk, mana ramai kanak-kanak, orang tua, dewasa atau remaja di Malaysia? Remaja. Ya, kita tengok statistik. Remaja dan juga dewasa kan. Jadi mungkin akan banyakkan keluarkan shawl dan juga tudung bawal. Okey, ini adalah berapa banyak. Okey, yang seterusnya adalah yang ketiga. Okey, bagaimana hendak dikeluarkan? Okey, bagaimana hendak dikeluarkan? Oh, salah ni. Banyak tak edit. Okey, berapa? Okey, bagaimana itu berapa tadi sebenarnya? Bagaimana hendak dikeluarkan? Nak guna intensif buruh ke nak guna intensif modal? Nanti kita lihat apa itu intensif buruh, apa dia intensif modal. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, penentuannya bagaimana? Sebenarnya dia merujuk kepada teknik ataupun kaedah pengeluaran barang atau perkhidmatan tersebutlah. Kalau tudung ni kita dah tahu, okey, memang 100% kilang dan juga tenaga buruh kan. Dua-dua diguna buruh dan juga modal. Okey. Dan kita lihat penyelesaiannya. Okey, kita lihat macam mana syarikat ini akan mengeluarkan barang-barang tersebut. Okey, dia berdasarkan kepada harga relatif, faktor dan juga teknik pengeluaran. Okay, dia akan menggunakan teknik ataupun faktor pengeluaran yang paling cekap dengan kos yang paling rendah tetapi mendapat untung yang paling banyak. Okey, jadi dia ada dua. Sama ada menggunakan intensif buruh ataupun intensif modal. Okay, dan ada yang menggunakan kedua-dua, intensif buruh dan intensif
modal. Contohnya kalau kita tengok tudung ni dia guna dua-dua lah, tapi lebih banyak kepada modal lah. Okey, modal ni boleh jadi mesin kan, kilang-kilang. Kalau syarikat Aryani sekarang ni dia ada 22 cawangan di seluruh Malaysia lah. Okey, jadi akan guna teknik pengeluaran yang paling cekap yang dapat meminimumkan kos tetapi mendapat untung yang paling maksimum. Jadi kalau bagaimana ni dia merujuk kepada kaedah. Bagaimana kaedah, berapa tadi penentuan dia, apakah penentuan dia? Berapa itu adalah kuantiti kan? Okey, dan apa merujuk kepada jenis ataupun apa barang yang hendak dikeluarkan. Okey. Yang terakhir sekali adalah untuk siapa dikeluarkan. Untuk siapa dikeluarkan? Pelanggan. Masyarakat. Masyarakat. Yang bagaimana? Okey. Kita lihat nak keluarkan barang tu, dia tengok sasaran dia. Okey, corak agihan pendapatan masyarakat lah. Golongan kaya, golongan B40, golongan miskin, golongan pertengahan kan. Okey, itu di antaranya. Jadi target dia tu kepada siapa? Kalau dia punya target, kalau dia punya target mesti contohnya di kawasan Bukit Antarabangsa kan. Okey, situ ke orang kaya-kaya. Jadi kalau kawasan situ contohnya dia nak keluarkan ubat gigi. Nak keluarkan ubat gigi, dia akan keluarkan ubat gigi jenama paling mahal. Harga paling mahal. Sebab apa? Sebab dapat untung paling tinggi kan. Okey, sebab sasaran dia di situ adalah golongan kaya. Kalau golongan B40, okey, maka dia akan keluarkan berdasarkan kepada kemampuan golongan tersebutlah. Okey, jadi dia bergantung kepada corak pengagihan barang. Nanti kita tengok. Okey, jadi untuk sudah kesal cikgu ni. Okey. Untuk siapa dikeluarkan ditentukan oleh corak agihan barang dan perkhidmatan. Okey, sorry typo lagi. Dalam ekonomi lah. Okey, corak agihan barang. Okey, kawasan mana? Okey. Jadi yang itu penyelesaian ni bergantung kepada sasaran. Okey, sasaran dia sama ada golongan kaya, golongan pertengahan, golongan bawahan, golongan pertengahan dan sebagainya lah. Okey, yang ini berdasarkan kepada corak agihan pendapatan atau kuasa beli masyarakat. Kalau kawasan tu kawasan orang golongan elit, okey, maka dia akan keluarkan barangan yang berprestij contohnya. Kalau kawasan yang terdiri daripada ramai P40, okey, jadi dia akan keluarkan barang tu berdasarkan kepada kuasa beli dan juga pendapatan masyarakat kawasan situ. Tak ada jual barang yang mahal kepada golongan B40. Jadi di situ corak agihan pendapatan memainkan peranan yang penting untuk masalah asas ekonomi yang keempat, iaitu bagaimana syarikat tersebut nak keluarkan barang kepada siapa, golongan mana, orang kaya ke, orang miskin ke, golongan pertengahan ke. Kita ni golongan apa? Golongan pertengahan. Mana? Kita ni golongan Pertengahan. 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 Okey. Jadi itu adalah masalah asas ekonomi, ada 4. Okey, tak apa. Nanti siapa yang sudah baca nota sini? Nak bercakap. Sebenarnya belum. Suara cikgu tak jelas, suara cikgu tak jelas kah? Jelas. Jelas cikgu, jelas. Suara cikgu Jelas tak jelas. ya. Okey. Jadi ada 4 Okey, jadi kita lihat ini adalah kata kunci untuk masalah asas ekonomi. Okey, yang pertama apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa. Okey, apa tu merujuk kepada jenis barang atau perkhidmatan yang akan
dikeluarkan berdasarkan kepada permintaan dan juga cita rasa masyarakat. Berapa pula merujuk kepada bila berapa sama itu adalah kuantiti. Kuantiti barang yang hendak keluarkan berapa banyak, 100,000 ke, 1 juta ke. Ini juga bergantung kepada permintaan masyarakat. Okey. Yang ketiga, bagaimana ni merujuk kepada teknik ataupun kaedah pengeluaran yang akan digunakan, sama ada intensif buruh ataupun intensif modal, dan syarikat ataupun kerajaan dia akan pilih yang mana satu yang dapat meminimumkan kos dengan penggunaan sumber yang ada tetapi mendapat keuntungan yang paling maksimum. Okey, yang seterusnya untuk siapa? Untuk siapa ni? Kita lihat dia merujuk kepada agihan pendapatan ataupun golongan sasaran. Okey, siapa dia target nak pasarkan barangan tersebut. Okey. Dan kita lihat semua ni, masalah asas ekonomi ni dialami oleh semua negara di dunia. Okey, dan masalah asas ekonomi 4 ni dapat diatasi melalui sistem ekonomi yang diamalkan oleh setiap negara lah. Contohnya negara kita Malaysia. Malaysia amalkan sistem ekonomi apa? Siapa yang jawab 4 itu? Tahu tak? Siapa tahu? Tak tahu cikgu. Tak tahu, tak apa. Yang tu kita belajar nanti ya. Jadi sekarang ni kita sudah habis 1.1 pengenalan kepada ekonomi, 1.2 masalah asas ekonomi. Jadi yang sudah kita belajar, yang pertama, apa maksud ekonomi? Yang kedua, faktor-faktor pengeluaran yang terdiri daripada 4 tu. Yang ketiga, masalah ekonomi KPKL. Dan yang keempat, masalah asas ekonomi, apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa. Okey. Jadi dah pukul 10. Kamu ISL kan lepas ni? Oh, cikgu meeting lepas ni Cikgu ada meeting, lupa pukul 10. Okey. Apa? Jadi ini adalah kandungan pelajaran hari ini dan cikgu akan masukkan baru kami ISL. Telegram, dan soalan tadi pun di Telegram. Dan soalan tu tak payah buat lagi. Nanti cikgu akan buat di Google Form, tapi cikgu belum sempat buat. Jadi cikgu akan bagi nanti di Google Form, link Google Form ke YouTube lah. Ke WhatsApp, lepas tu kamu hantar itu Google Form Boleh? Boleh Cikgu. Jadi ada pertanyaan sebelum kita habis kelas. Apa cikgu? Apa? Ada pertanyaan. Oh. Belum ada. Belum ada. Itu belum ada tu siapa? Suara siapa? Belum. Tengok dulu siapa. Yang lelaki-lelaki ni kadang-kadang tak bersuara ni, lepas tu kamu pun tidak on camera kan, cikgu tak tahu sebenarnya kamu buat apa. Okey. Cikgu. Yo, siapa tu? Dari Selan. Haidil, yes Haidil. Apa tu? Soal corak agihan ni cikgu. Maksud dia agihan pendapatan. Apa dia? Oh, maksud kamu apa maksud corak agihan pendapatan? Ya. Ini adalah kalau agihan pendapatan ini adalah upah. Okey, macam guru, berapa dia punya range kan. Jadi untuk siapa tu kalau guru, dengan pendapatan dia banyak tu, apa yang dia boleh beli? Macam tu. Jadi untuk siapa ni? Jadi firma ataupun syarikat dia akan mengeluarkan barang dan perkhidmatan mereka berdasarkan kepada sasaran dia. Sama ada sasaran dia tu golongan berpendapatan tinggi, golongan berpendapatan sederhana ataupun golongan berpendapatan rendah. Kalau golongan berpendapatan tinggi, dia akan jual produk yang macam mana? Tudungnya tudung Aryani. Okey, tudung Nailofa. Lepas tu seliparnya selipar slipper, bukan selipar Jepun yang harga RM2. Okay, kalau selipar Jepun yang harga RM2, sasarannya adalah golongan yang berpendapatan rendah. Begitu. Betul tak? Okay. Ya. Ada lagi selain daripada Haidil? Ada lagi? Soalan? Hello?
Tak ada? Tiada, cikgu. Tiada cikgu, tiada, tiada. Tiada sudah cikgu, tiada sudah. Tiada cikgu. Aidil baca doa sebelum keluar kelas. Saya doa. Aidil doa Aidil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. 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 Terima kasih.